Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi topik pembelajaran kita iaitu Sejarah Tingkatan 4 bab 1, fokus pada 1.3 dan 1.4. Dalam topik 1.3, kita akan belajar tentang keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Jadi untuk memudahkan memahami, cikgu telah buat bentuk piramid. Okey, sila tengok bentuk piramid itu. Sistem piramid dalam sistem pentadbiran terdapat 3 bahagian besar iaitu Sultan, Bendahara dan juga Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksmana. Di bahagian atas, semakin kecil dia semakin berkuasa. Jadi Sultan berada di puncak sekali piramid, iaitu Sultan sebagai ketua pemerintah, berkuasa dalam bidang pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik dan agama. Di bawah Sultan, kita ada Bendahara yang bekerja sebagai ketua pentadbiran, ketua turus angkatan tentera, penasihat Sultan dan pemangku Sultan. Di bawah Bendahara, terdapat 3 orang menteri ataupun bangsawan yang sangat diperlukan ketika zaman pemerintahan, iaitu Penghulu Bendahari, Temenggung dan juga Laksmana. Penghulu Bendahari, kalau zaman sekarang bendahari mesti kita fikir duit kan. Kalau dekat kelas kita nak bayar duit kelas kepada bendahari. Samalah juga macam zaman dulu-dulu. Jadi penghulu bendahari dia akan menguruskan pembendaharaan negara. Jadi semua urusan duit-duit ataupun keuntungan akan diuruskan oleh penghulu bendahari. Temenggung pula dia berurusan untuk menjaga keselamatan Kota Melaka. Manakala Laksmana merupakan Panglima Angkatan Laut Melaka. Baiklah pelajar, bagi undang-undang pula, kalau kita ingat balik, Undang-Undang Melaka ada 2, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Jadi kita fokus terus kepada Hukum Kanun Melaka. Bagaimana kita nak ingat Hukum Kanun Melaka yang sangat banyak ni? Sebenarnya ada 44 fasal, tetapi kita akan fokus kepada 4 perkara sahaja. Jadi pertama, kita ingat tugas, nikah, bunuh, riba. Jadi tugas itu kita akan tengok di bahagian peranan Sultan dan Pembesar. Nikah berada pada kekeluargaan, bunuh berada pada jenayah dan riba berada pada sektor ekonomi. Jadi sekarang kita tengok ya, peranan Sultan dan Pembesar berada pada fasal 1, dijelaskan tugas Sultan, Bendahara, Temenggung, Penghulu Bendahari. Maksudnya pada fasal 1 hanya menceritakan tentang peranan Sultan dan juga peranan Pembesar. Baiklah, pada fasal 26 terdapat undang-undang mengenai kekeluargaan. Di sini kita akan tengok pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Sekiranya tidak cukup, memadai 2 orang saksi sahaja. Maksudnya fasal kekeluargaan, fasal 26 ini bercerita tentang cara-cara ataupun adab-adab ketika nak nikah. Berapa orang saksi yang diperlukan? Baiklah, seterusnya kita tengok pada fasal 5.1 iaitu fasal mengenai jenayah. Apabila seseorang didapati membunuh tanpa pengetahuan Sultan, maka dia akan dihukum bunuh. Di sini kita tengok ya, perkataan bunuh dan perkataan Sultan bermaksud hanya Sultan saja yang boleh menentukan hukuman bunuh. Orang lain tidak boleh. Baiklah, kita terus kepada sektor ekonomi. Terdapat fasal 30. Di sinilah kita akan tengok amalan riba diharamkan. Jadi apakah itu riba? Riba itu merupakan sekiranya, contoh ya, awak pergi ke kantin, hari ini kawan awak tak bawa duit, awak bawa, awak pun cakap, Ali tak apalah, saya belanja awak nasi ayam 1 ketul. Okay? Tapi awak kena balas double nasi ayam pada hari esoknya. So double itu adalah riba. Jadi bermaksud kat sini riba ialah keuntungan yang diambil daripada sesuatu perkara. Okey, contohnya jual beli, harganya biasa-biasa saja, dia akan ambil riba, untung, bunga dan sebagainya. Okey, amalan riba ini diharamkan dalam urusan perniagaan dan orang yang menjalankan perniagaan hendaklah
akil balik, sioman dan melafazkan niat jual beli. Yang ni pernah tak kalau awak pergi kantin dulu-dululah kalau ingat balik? Makcik, saya beli ya. Saya jual. Jadi itu maksudnya akad. Maksudnya ada perkataan jual dan beli. Okay, jelas ya? Seterusnya kita akan tengok pula pada Undang-Undang Laut Melaka. Di sini cikgu fokuskan kepada 4 sahaja, iaitu peranan nahkoda, pelayaran, jenayah dan percukaian. Nahkoda ini yang mengetuai pelayaran ataupun ketua kepada kapal-kapal layar. Jadi, peranan nahkoda berada pada fasa 13.1 iaitu berkuasa penuh ataupun dikenali sebagai raja pelayaran. Nahkoda juga perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Maksudnya dia ada ekstra kelebihan sekiranya seseorang menjadi nahkoda. Melalui pelayaran pula berada pada fasa 9 Undang-Undang Laut Melaka. Ia berkenaan seorang malim perlu arif tentang ilmu pelayaran. Seterusnya, jenayah pula berada pada fasa 5. Seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal, maka orang tersebut akan dikenakan hukuman mati. Seterusnya, kita tengok kalau undang-undang laut pastinya ada aktiviti perdagangan. Jadi, bila ada perdagangan, pastinya ada cukai. Jadi, percukaian berada pada fasa 6.3 iaitu nahkoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang. Jelas ya? Seterusnya kita terus sahaja kepada topik 1.4 iaitu peranan pemerintah dan rakyat. Dalam topik ini, cikgu juga telah bahagikan kepada piramid, tetapi piramid ini tidak sama seperti piramid yang kita tengok pada mula-mula tadi. Pada piramid yang kedua ini, cikgu telah gariskan di bahagian tengahnya untuk membezakan antara golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Awak kena jelas siapa pemerintah dan siapa diperintah. Pemerintah berada di bahagian atas, manakala diperintah berada di bahagian bawah. Ataupun kalau senang nak ingat, seorang pemerintah maksudnya dia seorang sahaja. Jadi seorang pemerintah berada di puncak iaitu sultan. Di bawah sultan mesti ada pembesar. Jadi sultan dan pembesar berada dalam golongan pemerintah. Manakala rakyat ni kalau kita ingat balik yang dahulu, rakyat terbagi pada dua iaitu rakyat hamba dan juga rakyat merdeka, tetapi ini dirangkumkan sekali sahaja. Jadi untuk rakyat dan dijadikan sebagai golongan diperintah. Okey, baiklah, kita terus saja. Sultan sebagai pemerintah, dia seharusnya ataupun sepatutnya ataupun tugasnya ialah untuk menaungi dan menjaga keselamatan rakyatnya. Seterusnya, sultan juga mewujudkan perpaduan kemakmuran dan kestabilan. Selain itu, sultan juga memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Jadi, hanya sultan yang boleh memperkenalkan undang-undang. Rakyat buat apa? Turut sahaja. Baiklah, kita terus kepada pembantu kepada sultan iaitu pembesar. Di sini kita boleh tengok peranan pembesar adalah untuk memelihara keamanan dan juga kebajikan kawasan pegangan. Setiap pembesar mempunyai kawasan pegangan masing-masing. Jadi mereka bertanggungjawab untuk menjaga keadaan keamanan kawasan mereka. Selain daripada itu, pembesar juga merupakan perantara antara sultan dan rakyat. Kalau kita tengok cerita Piramli ke cerita dulu-dulu kan, kita tengok sultan, ada pembesar, lepas tu kalau ada masyarakat ataupun rakyat yang ada masalah, dia akan berjumpa dengan siapa? Sultan terus atau pembesar? Mestilah jumpa pembesar dahulu. Lepas tu pembesar akan memberitahu kepada sultan. Seterusnya, peranan pembesar yang lain ialah untuk mengutip cukai. Baiklah, kita rakyat dan apakah sebenarnya peranan kita? Dari dulu sehingga sekarang sebenarnya sama sahaja. Kita perlulah taat setia. Taat setia kepada siapa? Sultan dan juga pembesar. Ataupun paling senang kalau kita ingat sekarang ialah taat setia kepada negara. Seterusnya, rakyat perlulah mematuhi arahan, perlu menjadi
menjadi tentera, perlu menghadiri majlis umum dan perlulah menyumbangkan tenaga kerja sekiranya diminta oleh golongan pembesar dan juga rakyat. Jadi ingat, bila peranan ataupun apakah yang membezakan antara pemerintah dan diperintah, terus ingat piramid ini dan bahagikannya kepada dua bahagian. Seperti biasa, silalah jawab kuis kerana pembelajaran kita telah pun berakhir. Untuk episod akan datang, cikgu akan ajar topik 1.5 tiada, maksudnya bab 2. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan.